Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Isnin 8 Ogos 2022, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Penetapan harga maksimum minyak masak bermula, langkah proaktif kerajaan bantu kawal kenaikan harga. Perkukuh sekuriti makanan, MOU dan padanan perniagaan di Meterai Maha 2022 bernilai RM451 juta. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kerajaan bakal memperkenal jendela pengaduan untuk golongan miskin bandar yang layak melaporkan sebarang keciciran penerimaan bantuan. Fokusnya bagi memastikan bantuan diberi secara menyeluruh. Membuat satu pengumuman yang lebih terperinci, iaitu untuk membuka window pengaduan. Membuka window pengaduan kepada mereka-mereka yang layak, terutama sekali daripada golongan termiskin ataupun hardcore poverty, tetapi tidak menerima sebarang bantuan atas apa juga sebab. Mereka boleh tampil untuk melaporkan diri ataupun ada pihak-pihak yang boleh membantu mereka untuk melaporkan keberadaan mereka supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang terbukti layak tapi tercicir daripada sistem bantuan yang sedia ada. Bercakap pada sidang media Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi di Parlimen, Tan Sri Anwar berkata perincian lanjut mengenai perkara itu akan diberikan Kementerian Wilayah Persekutuan. Dalam pada itu, Pasukan Jihad bakal mengadakan mesyuarat khas pada 14 Ogos bagi membincangkan secara terperinci aspek inflasi sekaligus mengenal pasti sebarang kenaikan harga bagi input pertanian yang boleh menyumbang kepada peningkatan kos dalam pengeluaran makanan. Langkah proaktif kerajaan telah membantu mengurus dan mengawal kenaikan harga barang. Hasilnya, pematuhan peniaga terhadap had harga maksimum minyak masak mencapai tahap 100% hasil pemantauan setakat tengah hari tadi. Ini melibatkan pemeriksaan di lebih 200 buah premis di seluruh negara. Jelas Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, hasil tinjauan penguatkuasa turut mendapati 17% daripada jumlah itu menjualnya pada harga lebih rendah berbanding harga siling ditetapkan. Hasil pemeriksaan hari pertama, kita dapati harga jualan adalah seperti berikut. Bagi botol 1 kilogram pada harga RM6.70 ke RM7.70. Bagi 2 kilogram, harga yang dicatatkan adalah antara RM12.70 sehingga ke RM14.70. Yang 3 kilogram, RM21.30 ke RM21.70. Sementara bagi botol 5 kilogram telah dijual dengan harga antara RM28.90 ke RM34.70. Berkuat kuasa hari ini, penetapan harga maksimum minyak masak ialah RM34.70 bagi botol 5 kilogram. Manakala botol 1 kilogram ialah RM7.70, RM14.70 untuk 2 kilogram dan RM21.70 untuk botol 3 kilogram. Di Negeri Sembilan, tinjauan di Pasaraya sekitar Seremban mendapati penjual mematuhi penetapan harga tersebut. Keluarga Malaysia yang ditemui ternyata lega dengan harga siling runcit minyak masak yang berkuat kuasa selama sebulan sehingga 7 September. Kalau kita lihat sekarang memang dah ada penurunan, tapi tak
macam sebelum ni. Dia menurun terlalu sedikit. Ini keperluan asas. Minyak masak ni keperluan asas, setiap rumah memerlukannya. So rasa saya perlu pantau lagi lah. Kalau boleh kita menurun ke tahap yang rasa mampu dibeli oleh golongan-golongan B40, golongan bawahan ni lah. Saya sebagai pengguna kan rasa begitu teruja lah, sebab apa? Sebelum ni harga minyak begitu tinggi kan, RM42 lebih. Jadi hari ni tengok harga tu dah turun, jadi kami sebagai rakyat bersyukurlah. Semoga benda ni akan lagi turun lah. Sekarang ni lepas kita ada pandemik COVID kan, jadi kita memang mengharapkan harga barangan ni kira macam munasabah lah. Sedikit sebanyak kenaikan harga minyak sememangnya memberi beban lah kepada rakyat yang terutamanya berpendapatan rendah, dan kepada peniaga kuih, goreng pisang mesti terasa sangat tentang hal ni kan, bagaimana mereka nak cari untung kan. Jadi macam mana pun, walau bagaimanapun terima kasihlah kepada kerajaan yang memandang prihatin terhadap kenaikan harga barang ni. Hari kelima Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022. 4 memorandum bernilai RM451 juta termasuk padanan perniagaan dimeterai bagi memperkukuh sekuriti makanan ke pasaran global. Ya, memorandum antara Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi membantu usahawan menembusi pasaran luar negara. Seterusnya meningkatkan imej produk keluaran tempatan setanding jenama antarabangsa. Jadi tentu sekali mengangkat produk-produk tempatan, produk-produk keluaran PKS ke negara luar melalui ejen-ejen pemasaran yang menandatangani MOU kali ini akan memberi ruang kepada produk tempatan untuk dihantar ke luar negara. Kita mempunyai banyak produk-produk tempatan yang sebagian besarnya memenuhi ketetapan dan syarat antarabangsa. Ini membuktikan apabila kita membuka sempadan, permintaan luaran meningkat, maka pemain-pemain tempatan perlu meningkatkan kapasiti dan produktiviti mereka bagi memenuhi pasaran global. Dan ini memberikan peluang kepada syarikat-syarikat tempatan untuk menggunakan teknologi baru dan juga pemasaran secara lebih efektif. Pemeteraian Memorandum Sempena MAHA 2022 ini juga mempamerkan peranan Fama dalam menyediakan khidmat nasihat dan bimbingan ekspor kepada usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS atau bakal pengeksport. Sesi padanan perniagaan turut diatur antaranya usahawan PKS Malaysia bersama pengimport berpotensi. Agrobank menyambut baik mandat dan tanggungjawab yang diberikan kerajaan dalam memulihkan sektor pertanian dan agro makanan negara. Menerusi program pembiayaan pemulih Newbies, Agrobank menyasarkan untuk membantu 10,000 individu terjejas. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein, inisiatif ini sekaligus membantu rakyat Malaysia mendepani cabaran ekonomi semasa. Program Newbies ini ialah sebuah program baru yang diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang memperuntukkan kepada Agrobank lebih kurang RM50 juta untuk membantu golongan-golongan berpendapatan rendah, mahasiswa yang menganggur dan mereka yang kehilangan pekerjaan selepas Mac 2022 akibat daripada COVID, suri rumah tangga, untuk menambahkan pendapatan isi keluarga serta golongan B40 dan asnaf yang lain. Dari program ini kita peruntukkan satu modal pusingan dan pembiayaan aset sebanyak RM5,000 dikhaskan kepada golongan tersebut pada tahun pertama, dan selepas tahun kedua lebih kurang 12 bulan selepas itu kita boleh memperuntukkan lagi RM10,000 jumlah maksimum untuk pembiayaan.
Bersempena penganjuran Maha 2022, Agrobank turut melancarkan kad takaful kasih plus edisi Maha 2022 kepada pengunjung yang membuat sumbangan takaful tahunan bernilai RM53. Bersempena dengan Maha tahun ini, kita telah melancarkan satu lagi produk yang dikenali dengan takaful kasih untuk perlindungan diri dan keluarga. Takaful kasih ini ciri-cirinya ialah ia mudah milik dengan harga serendah RM53 saja ditawarkan kepada pengunjung untuk mendapatkan perlindungan. Pada hari pertama kita mendapat lebih kurang 973 application and then hari kedua dan ketiga ia mencecah hingga ke 1,000 pengunjung yang telah mendaftarkan diri untuk mengambil pelan takaful kasih khas Maha pada tahun ini. Sisa buah nenas menjadi medium cendawan nenas. Inovasi ini berjaya memanfaatkan sumber sisa pertanian selaras misi Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM bagi melestarikan alam sekitar melalui pengurusan sisa tanaman yang efisien. Produk inovasi ini dihasilkan LPNM dengan kerjasama penyelidikan bersama Universiti Malaysia Pahang. Kajian ini juga telah melibatkan 2 usahawan cendawan masing-masing dari Pontian Johor dan Pekan Pahang, iaitu Nur Saiful Amri Suluh dan Ahmad Mokhtar Daud. Pelancaran inovasi ini berlangsung sempena Maha 2022 yang disempurnakan Setiausaha Bahagian Kanan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Habsyah Ali. Selain bersifat mesra alam, ia memberi nilai tambah kepada industri pertanian serta menjana pulangan lumayan kepada pengusaha nenas. Sisa nenas itu sendiri juga memperkukuh segmen hiliran nenas merangkumi produk makanan dan bukan makanan. Antaranya penghasilan benang serat nenas, kertas nenas, produk makanan ternakan, produk tekstil dan kraf tangan serta kosmetik. Padi beras nasional Berhad Bernas kini dalam fasa akhir bagi penghasilan dedak ayam sebelum dijual kepada penternak. Projek kerjasama dengan FGV Holdings Berhad itu sebagai salah satu usaha mengukuhkan rantaian sekuriti makanan menerusi pembangunan lestari transformasi sisa kepada aset. Menurut Ketua Jabatan Komunikasi Korporat Bernas, Rozita Ahmad, penyertaan pada Maha 2022 membuka ruang kepada pengunjung mengenali pemain industri dan memperkenal produk terbaru itu selain beras. Kebanyakannya amat macam teruja. Mungkin mereka tidak tahu selama ni Bernas ni sebenarnya ada banyak peranan yang dia mainkan. Mereka tahu mereka beli beras Bernas selama ni, tapi apakah peranan di sebalik itu mungkin mereka tak tahu. So datang sini banyak dia dapat maklumat lah. Bernas turut membawa lebih 80 pesawah dari pantai timur dan utara tanah air sebagai penghargaan kepada petani yang merupakan peneraju utama dalam penghasilan beras di pasaran. Di gerai Bernas Maha 2022, pengunjung berpeluang memenangi bekalan beras selama setahun dengan menyertai pertandingan kira berat beras. Festival Kota Selatan 2022 yang julung kali dianjurkan secara fizikal mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Ia kaya dengan pelbagai seni persembahan menggabungkan 3 negeri di selatan menjadi keunikan festival berkenaan. Nurul Ashikin Abdul Halim ada bingkisannya. Mengangkat tema Tamasya Seni Budaya Rakyat Selatan Semenanjung Malaysia, festival ini mengetengahkan pelbagai aktiviti berteraskan seni budaya dan warisan masyarakat Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Inisiatif ini sebagai platform bagi memastikan kesenian dan kebudayaan yang ada di ketiga-tiga negeri ini dapat terus dipelihara, sekaligus menarik minat orang ramai mencintai keindahan seni budaya tempatan. Ini adalah peluang untuk semua pihak khusus masyarakat untuk menyaksikan persembahan seni budaya yang kita gabungkan dengan aktiviti-aktiviti seni yang bersifat moden sikitlah. Jadi gabungan daripada ketiga-tiga buah negeri iaitu Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi kita himpunkan ke semua seni budaya ini di dalam satu tempat.
Antara yang ditampilkan, persembahan joget extravaganza yang menggabungkan dondang sayang dan ronggeng, gabungan zapin yang menampilkan gambus serta gazal dan randai yang mengetengahkan cak lempung serta piring lambung. Malah penampilan khas artis yang mewakili setiap negeri seperti Ramlah Ram, Hel Husaini, Asmidar, Waris dan Radi Piramli menggamatkan lagi suasana. Juga dibawakan khas tokoh warisan orang hidup kebangsaan dondang sayang Datuk Muhammad Baharudin Syarif. Hari saya dapat tahu ni melalui Facebook Kerajaan Negeri Melaka. So I tengok persambangan sekarang ni. So dari sini kita boleh mengenali culture masing-masing. Melaka ada berapa jenis culture kat sini. So last kita tengok ni, first saya datang sini, I tengok Ceti. Lepas tu tengok Portugis punya. I think it's really beautiful. I really watch it. I was waiting for it quite a long time, and I really like it. They do it culturally with Portuguese, also traditional Baba Nyonya, all kind of styles. I think it really impresses me a lot. Really amazing. This performance is really nice. I've seen different cultures, different dresses from different cultures. I'm really impressed. I just arrived, so yeah, I'm really impressed. Inisiatif di laksana ini dapat menyerlahkan kesenian rakyat di wilayah masing-masing iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor, dan ia secara tidak langsung dapat mempromosi keunikan budaya dari segi seni persembahan, seni budaya, logat daerah dan adat resam rakyat di selatan Semenanjung Malaysia. Nurul Ashikin Abdul Alim, RTM. Mujur. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih pada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran Sabah, di mana KPD NHEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang kesemuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Pertumbuhan ekonomi negara dijangka kekal kukuh untuk suku kedua tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia PIS, Dr. Zokri Idris berkata, pertumbuhan disokong peningkatan ekonomi domestik serta pemulihan pasaran buruh. Pertamanya kita melihat apabila penggunaan dan transaksi ekonomi domestik yang semakin berkembang pada suku pertama ini akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada KDNK. Keduanya apabila kita juga berjaya mengurangkan kadar pengangguran pada 3.9% di mana kita menyaksikan lebih banyak mobilisasi dan aktiviti ekonomi dan penjanaan pendapatan oleh rakyat Malaysia pada suku pertama dan juga suku kedua pada tahun ini. Inflasi juga berada dalam keadaan terkawal walaupun sedikit sebanyak ia memberi kesan terhadap kehidupan isi rumah di Malaysia. Meramalkan ekonomi negara tumbuh pada 5.5 suku kedua tahun ini, jelasnya konflik yang tercetus antara Rusia dan Ukraine serta dasar sifar COVID yang dilakukan China ketika ini sedikit sebanyak memberi impak kepada ekonomi Malaysia. Kementerian Keuangan memulakan program Jelajah Negeri Bajet 2023 di Johor hari ini. Johor, negeri pertama dikunjungi bagi mendapatkan pandangan dan cadangan di peringkat akar umbi, terutama daripada rakyat, industri setempat termasuk kerajaan negeri.
Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kerajaan akan terus memajukan mekanisme untuk memperbanyakkan penyediaan perumahan yang berkualiti dan mampu didiami rakyat biasa. Beliau mengambil contoh semasa lawatan kerja ke Rumah Iskandar Malaysia yang dimajukan pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar yang mana 1,500 unit pansapuri disediakan untuk golongan yang bekerja di Iskandar Malaysia. Selain itu, lawatan ke Follow Farms di Ulu Tiram merupakan inisiatif komuniti setempat menghasilkan sayur organik, menunjukkan Malaysia juga mempunyai potensi tinggi untuk meningkatkan penghasilan makanan di kawasan bandar yang menerapkan prinsip kelestarian. Pertemuan dengan pihak berkepentingan dari industri kimia turut diadakan dan cadangan yang dibuat pihak industri semasa sesi dialog di Taman Industri Tanjung Langsat untuk memacu pertumbuhan industri kimia akan dipertimbangkan untuk bajet 2023. Semasa pertemuan dengan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, kerajaan menzahirkan komitmen untuk memacu pembangunan di Johor serta meningkatkan usaha menarik pelaburan ke negeri itu. Unjuran Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia menyaksikan lebih 60% daripada 71,800 pekerja dalam industri getah melibatkan tenaga buruh asing. Sehubungan itu, pelan tindakan perlu disegerakan bagi menepis dakwaan isu buruh paksa yang menjejaskan ekspor produk hiliran berasaskan getah negara. Majlis Getah Malaysia telah menjalin kerjasama dengan Pertubuhan Buruh Antarabangsa dan memperkenalkan panduan berkaitan buruh kepada pemain industri. Saya minta peranan ILO bukan sahaja untuk mengeluarkan guideline panduan-panduan dari segi bagaimana nak mengelakkan kita dituduh sebagai mengamalkan buruh paksa. Perkara-perkara yang harus mereka juga lihatkan adalah bagaimanakah implementation pelaksanaannya ILO ini. Jadi kita dah rectify. Jadi bila sesuatu syarikat dikekang daripada mengekspor barang ke US dan ke EU, syarikat-syarikat ini dituduh mengamalkan forced labour. Panduan pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah bilik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Bandar Media di Angkasa Puri bakal mengubah lanskap penyiaran selari pelan transformasi RTM. Ya, projek menaik taraf kompleks penyiaran ini sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif serta membuka lebih banyak ruang dalam bidang penerbitan penyiaran. Dan siang tadi, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menghadiri sesi taklimat projek berkenaan oleh syarikat Media City Development Sdn Bhd. Tan Sri Anwar turut melakukan lawatan ke tapak projek pembangunan bandar media itu yang dijangka siap sepenuhnya sebelum hujung tahun ini. Turut mengiringi Ketua Setiausaha KCOM Datuk Seri Muhammad Mentek dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Projek itu sebelum ini bernilai RM1.2 bilion berjaya dikurangkan kosnya kepada RM860 juta. Bandar media ini dijangka dapat menyediakan infrastruktur penyiaran yang canggih dan berteknologi tinggi selaras perancangan kerajaan untuk terus membangunkan perkhidmatan siaran televisyen digital. Pembangunan projek itu mengambil contoh kejayaan projek pembangunan bandar media di luar negara seperti di Dubai, Sydney dan Manchester. Islam sebagai agama rasmi wajib dipelihara dan dipertahan sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Usaha mengganggu-gugat kedudukan serta kesuciannya adalah tindakan tidak wajar, bahkan perlu dibatras. Ikuti laporan Atikah Ismail.
Itu tindakan itu memang pihak berkuasa lah yang perlu ambil tindakan. As a Muslim, I don't think we should do that because it portrays who you are. Kita tak perlu buat lawak, menghina agama, mempermain agama, mempermain bangsa. Benda itu akan mencetuskan macam-macam reaksi lah, kontroversi kan. Rasa memang tak patutlah bila ada orang bersedakan agama walaupun apa agama sekalipun. Isu agama, isu yang amat sensitif, yang tidak seharusnya berlaku di mana-mana, walau waimah apa agama sekalipun. Islam sebagai agama rasmi termaktub dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan memaparkan kedudukan istimewa serta ketinggiannya dalam perundangan negara. Ia melatari sejarah kita dan sejak daripada zaman Kesultanan Melaka lagi Islam itu telah menjadi agama dan amalan hidup serta undang-undang Islam sendiri telah dilaksanakan. Ya, sehinggalah kita mencapai kemerdekaan dan dalam perlembagaan diiktiraf bahawa Islam itu sebagai agama persekutuan. Islam juga adalah sebahagian daripada tonggak kepada institusi-institusi utama dalam perlembagaan. Ya, kita lihat yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dilantik di kalangan raja-raja dan sultan negeri-negeri Melayu yang beraja dan bersultan. Ya. Jadi dengan jelas sekali bahawa Yang Di-Pertuan Agong itu sebagai satu institusi utama dalam perlembagaan itu adalah seorang Islam. Di-Pertuan Agong dalam perlembagaan mempunyai peranan yang amat besar, melantik Perdana Menteri, mengisytiharkan darurat, meluluskan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen, mempunyai kuasa-kuasa pengampunan dan sebagainya. Pastikan kita tegur mereka. Jangan biarkan. Kita kena pastikan. Tuan-tuan perempuan, kita bersuara. Jangan diam orang hina agama kita. Tak kiralah orang yang menghina agama kita itu orang Islam ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, siapa-siapa saja. Kita juga sebagai orang Islam menunjulkan akhlak mulia. Kalau kita duk perjuangkan agama Islam, kita duk perjuangkan Nabi Muhammad, kita perjuangkan akhlak Islam, kita jaga nama agama, tapi kita tidak tunjukkan akhlak yang mulia. Kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau nak tahu bagaimana Islam di masa hadapan, negara kamu di masa hadapan, tengoklah bagaimana anak-anak bangsa kita pada hari ini menjaga agama, menjaga negara. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, orang ramai tidak boleh mempersendakan agama dengan menggunakan alasan kebebasan bersuara. Titah baginda, agama bukanlah perkara yang boleh dijadikan gurau senda atau bahan jenaka. Idea Kongres Malaysia yang digagaskan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertujuan menyatupadukan rakyat merentasi agama, bangsa dan kaum. 6 dekad kita berjaya pelihara, perkukuh dan pertahankan keharmonian ini. Justru sebarang dakyah untuk meruntuhkan legasi ini tidak sekali boleh kita kompromi. Atika Ismail, RTM. Pencapaian atlet negara pada tamasya Sukan Commonwealth di Birmingham tentunya menjadi tumpuan segmen sukan. Ya, laporan sukan bersama Syairul Islam. Silakan. Baik, terima kasih. Hajat Ziyong sumbang emas tidak kesampaian. KBS MSN fokus tamasya para 2023. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Kita mulakan dengan Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham. Hasrat kontingen Malaysia untuk menambah koleksi pingat emas pada hari terakhir nampaknya masih belum menjelma. Ini selepas pemain badminton lelaki negara Eng Ziong tumbang di pentas final di tangan pemain India Lakshya Sen sekaligus hanya mampu membawa pulang kilauan perak.
Pada aksi final acara perseorangan lelaki itu, Ziong turun dengan semangat membara. Pemain berusia 22 tahun itu bermula baik dan dilihat berpeluang menangi emas apabila mendominasi set pertama 21-19. Namun, Laksha Sen bangkit di set kedua apabila mudah menjinakkan Ziong 9-21 sekaligus mengheret pertemuan ke set ketiga. Dalam set penentuan itu, kedua-dua pemain saling kejar-mengejar dan mengutip mata. Namun, di penghujung set, Ziong dilihat gagal mengekalkan ketenangannya dan terpaksa akur dengan kehebatan Sen yang menang 16-21. Kini harapan terakhir mengutip pingat emas hari terakhir disandarkan kepada pemain bergu wanita Perlitan Emtinah yang akan berdepan bergu tuan rumah Chloe Birch Lauren Smith dalam satu lagi aksi final. Baik, sementara itu harapan untuk melihat pingat emas dalam sukan terjun masih lagi belum tercapai apabila hanya gangsa berjaya dimenangi atlet negara dalam acara 3 meter papan anjal campuran petang tadi. Pingat itu berjaya diraih melalui gandingan muda Muhammad Syafiq Putih dan Nur Dabita Sabri. Pasangan negara itu berjaya mengumpul 299.04 mata dan memenangi gangsa dengan memintas gandingan tuan rumah pada terjunan terakhir. Satu lagi pasangan negara, Eng Yan Yi dan Gabriel Gilbert Dime pula gagal meraih pingat dalam acara sama. Mereka menamatkan saingan di kedudukan ketujuh dengan kutipan 273.06 mata. Dalam pada itu, gandingan penerjun negara Datuk Pandelela Rinong dan Jelson Jabilin turut gagal menyumbang pingat apabila hanya mampu meraih tempat keempat acara 10 meter platform campuran dengan merekodkan 302.82 mata. Pasangan itu dilihat telah memberikan persembahan terbaik buat negara namun masih gagal untuk menghadiahkan kilauan pingat. Pingat emas dan perak menjadi milik tuan rumah dan gangsa berjaya diraih oleh pasukan Australia. Semalam, harapan untuk melihat pingat emas Commonwealth pertama dalam acara pingpong tidak kesampaian. Ini selepas gandingan Chong Jevan dan Karen Lyndick tewas dalam perlawanan akhir kepada pasangan India Syarat Kamal Achanta dan Srija Akula dengan keputusan 1-3. Tewas mudah 4-11 pada set pertama, pasangan negara bangkit menang set kedua dengan keputusan 11-9. Gandingan India di ranking ke-19 dunia itu bagaimanapun kembali menguasai set ketiga dengan kemenangan 11-5. Jevan dan Karen Lynn terus tenggelam pada set keempat dan akur tewas 6-11. Satu lagi pingat perak dimenangi atlet terjun Nur Dabita Sabri dalam acara 3 meter papan anjal wanita. Dabita mencatat keseluruhan 330.90 mata, ketinggalan hampir 15 mata di belakang pemenang pingat emas Madison Kini dari Australia. Ia merupakan pingat perak keduanya pada tamasya kali ini. Sementara itu, kamp badminton berjaya menyumbang 2 lagi pingat gangsa buat Malaysia menerusi acara bergu campuran dan bergu lelaki. Pasangan Tan Kian Meng dan Lai Peijing cemerlang menumpaskan wakil Scotland Adam Hall dan Julie McPherson dengan keputusan 21-15, 21-17. Ia diikuti kemenangan bergu ranking ke-6 dunia Aaron Chia dan Soh Yik ke atas gandingan senegara Tan Kian Meng dan Chan Peng Sun 21-19, 11-21 dan 21-11. Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara MSN kini mengalihkan tumpuan kepada mempersiapkan atlet para kebangsaan bagi menghadapi 2 kejohanan besar iaitu Sukan Para ASEAN APG ke-12 di Kemboja dan Sukan Para Asia di China pada tahun depan. Ketua Setiausaha KBS Datuk Jana Satiran Moinayan berkata KBS dan MSN akan melakukan analisis ke atas pencapaian atlet para negara yang baru pulang daripada APG ke-11 di Solo, Indonesia sebagai usaha memperbaiki kedudukan pingat. Jadi kita terpaksa buat persediaan yang lebih rapi, kena pasti mana kelemahan-kelemahan kita dan bagaimana kita boleh memperbaiki kedudukan pingat bagi negara dalam tempoh 10 bulan ini.
Jadi maksudnya mereka mungkin dapat bercuti dalam tempoh yang agak singkat lah. Mungkin dalam seminggu ni. Lepas tu latihan yang gigih akan dimulakan semula. Selain itu, KBS tetap memberi tumpuan kepada atlet muda untuk meraih kejayaan pada masa hadapan. Beliau ditemui media selepas menyambut kepulangan kontingen para negara yang pulang dari APG di Solo, Indonesia. Sementara itu, Ketua Kontingen Malaysia CDM ke APG Solo, Indonesia, Kolonel Besara Mat Nur Azam Arifin berkata, atlet para kebangsaan mempamer semangat juang yang tinggi selepas membawa pulang 36 pingat emas. Ia melebihi 2 kali ganda daripada sasaran awal, iaitu 16 pingat emas yang diletakkan ke atas mereka. Menurutnya, pencapaian ini juga bakal menjadi penanda aras baharu buat kontingen para negara meskipun 2 tahun tidak beraksi ekoran COVID-19. Ia adalah satu benchmark untuk kita melonjak selepas pandemik ini untuk melihat ke hadapan untuk kejohanan-kejohanan yang lebih besar. Kita ada ASEAN Para Games di Kemboja, lepas tu di Asia Para Games. So inilah waktunya kita menilai keupayaan kita untuk melonjak ke hadapan. Beliau juga turut yakin momentum cemerlang ini mampu diteruskan pada Tamasya APG ke-12 di Kemboja dan Sukan Para Asia di China tahun depan. Pada tamasya itu, Malaysia yang menghantar 70 atlet para berjaya meraih 36 emas, 20 perak dan 14 gangsa. Sedara paparan itu mengakhiri edisi Sukan 8 Ogos 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Ini ada cerita keberanian di luar kotak seorang pemuda ni yang kabarnya selamba beri makan harimau. Ya, ni betul-betul berani mati ni. Kita saksikan dalam hashtag malam ini. Rakaman video seorang lelaki ini yang memberikan harimau makan melalui tingkap van menjadi tular di media sosial. Melalui video dimuat naik di Instagram The Amazing Tigers, tindakan berkenaan dikecam warga maya kerana membahayakan dirinya. Dia dilihat bersahaja tanpa rasa takut dengan haiwan liar berkenaan dan mujur juga nyawanya masih panjang kerana tidak diserang haiwan karnivor itu. Lain pula di Austria, seorang wanita terkejut apabila menemukan 18 ekor kala jengking dalam beg pakaiannya selepas pulang dari bercuti di Croatia. Dia menemukan kala jengking termasuk ibu dan anak haiwan terbabit ketika mengemas pakaian. Menurut Perkhidmatan Menyelamat Haiwan Tehif Guzental THG, haiwan berbisa itu telah diserahkan kepada pihaknya untuk tindakan lanjut. Ya, cerita haiwan-haiwan yang membahayakan itu menutup berita perdana edisi Isnin 8 Ogos. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dengan itu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.
tangkapan oleh pihak polis setiap hari ianya menunjukkan jumlah yang agak besar juga. Memperincikan perkembangan dalam negara. Bila titah tuanku itu mengatakan ini merupakan bajet yang harus mendapat mandat dan sokongan. Politik, ekonomi serta isu semasa. Saksikan Bicara Naratif setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam keluarga Malaysia. Saya Wan Syarina bersua lagi menerusi Inklusif dan sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan tetamu yang istimewa malam ini di Inklusif iaitu Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami sekali lagi. Terima kasih Wan, terima kasih. Datuk Seri, bila kita lihat susuk kelibat Menteri Keuangan, terus saja kita terbayang satu suasana, satu situasi yang berat, yang mega di Parlimen dengan naskah yang tebal yang secara simboliknya bernilai ratusan bilion ringgit, ya, dan di dalamnya terkandung untuk seluruh tahun perancangan keuangan negara, bajet 2023 yang akan datang, Datuk Seri. Jadi soalan pertama saya, apakah warna baju Datuk Seri? Okey, bukan. Itu bukan soalan yang pertama. Sebelum kita belum tahu lagi ya. Okey. Sebelum kita pergi pada bajet 2023, kita ingin tahu dulu menjelang hujung nak habis 4 bulan lebih kurang 2022 ini. Bagaimana dengan prestasi bajet 2022 terlebih dahulu, kalau boleh kita tahu Datuk Seri? Terima kasih. Kita pada tahun ini telah mengumumkan kita ada jawatan kuasa yang memantau bajet ini yang sebenarnya dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita jumpa 2 kali setahun dan saya di peringkat Kementerian Kewangan tiap-tiap bulan mempengerusikan jawatan kuasa kerja pemantauan bajet ini. Kita sebenarnya memantau 279 inisiatif yang keseluruhannya bernilai lebih kurang 101 bilion ringgit ini untuk bajet 2022 nak memantau prestasi inisiatif-inisiatif yang kita telah umumkan dan juga perbelanjaan, dan alhamdulillah setakat ini lebih 50% ataupun lebih kurang 52 bilion ringgit daripada nilai tersebut telah pun sumber kewangannya telah pun digunakan, telah disalurkan, dan ini ialah inisiatif-inisiatif yang bukan fiskal, ini inisiatif-inisiatif dalam ekosistem kerajaan yang kita telah buat pengumuman melalui agensi-agensi seperti Bank Negara, seperti Agrobank, SME Bank dan sebagainya. Bagi inisiatif yang melibatkan fiskal kerajaan, ini melibatkan kewangan kerajaan sendiri, pelbagai inisiatif yang telah kita umumkan dalam bajet 2022 dan ini lebih kurang 26.8 bilion ringgit yang kita pantau pada masa ini, dan kita terlihat bahawa perbelanjaan setakat ini dah 26.8 bilion ringgit setakat Jun ini sebenarnya. Jadi untuk rakyat kita telah belanja lebih kurang 17.7 bilion ringgit. Ini termasuk 5.74 bilion ringgit untuk perlindungan sosial, dan juga untuk perniagaan kita telah belanjakan 7.34 bilion ringgit, dan juga untuk ekonomi 1.79 bilion ringgit. Bagi sektor perniagaan tu, kalau kita lihat bagi sektor perniagaan 7.34 bilion ringgit yang dibelanjakan ialah untuk memanfaatkan sebenarnya 6 juta syarikat, 6 juta syarikat. Ini termasuk daripada skim jaminan yang kita telah umumkan, ini hampir 4.7 bilion ringgit. Kita juga ada dana untuk agrofood, daripada Bank Negara itu lebih kurang, kalau tak silap saya, 99 juta ringgit, dan juga dana Bank Negara Malaysia yang ini automation dan digitalization, dan pelbagai inisiatif kerajaan lah yang telah, inisiatif yang telah kita umumkan dan kita sekarang telah membuat pemantauan, dan setakat ini kelulusan dah tinggi pada tahap lebih kurang 8 bilion ringgit.
Dan sekarang kerana ekonomi pun telah dibuka, ya, kita jangkakan akan meningkat keperluan untuk kita membantu peniaga-peniaga ini, dan mereka juga akan menggunakan insentif-insentif yang kita telah umumkan. Dan kita ada banyak macam lagi lah. Perdagangan mikro pun penting. Kita telah melihat lebih kurang dekat 1.6 bilion ringgit untuk perniagaan mikro yang telah kita bantu. Ini melibatkan 22,000, hampir 22,000 perniagaan mikro, dan juga dengan PKS pun kita telah bantu banyak lagi. PKS ni lebih kurang 64.8 bilion ringgit. Ini memanfaatkan 41,881 PKS. Sebenarnya banyak lagi inisiatif yang masih lagi dalam proses ataupun yang belum pun dipohon, ya, melalui program Semarak Niaga. Kerana program Semarak Niaga ini bernilai 40 bilion ringgit, tetapi seperti yang Wan sebut ini masih ada masalah, lagi 5 bulan untuk tahun ini. Kita juga dapat melihat ada beberapa langkah yang masih lagi dalam tapi dikurangkan kerana syarikat-syarikat telah bermula beroperasi penuh kapasiti. Ini contohnya program subsidi upah. Tetapi kita teruskan untuk sektor yang masih lagi terkesan, contohnya sektor peruncutan dan sektor pelancongan. Dan ini insya-Allah kita pun akan berkurangan kerana kita dapat lihat kadar pengangguran pun dah turun, sampai ke tahap 3.9%. Okey. Baik, dengan prestasi itu dan dalam tempoh yang sudah semakin hampir untuk pembentangan bajet 2023 pula, kalau boleh kita tahu apa persiapan kerajaan dan MOF secara khususnya, tambah-tambah untuk menepati hasrat supaya ia menjadi satu lagi bajet yang mesra rakyat. Jadi bajet 2023 ni masih lagi dalam proses, ya. Kita insya-Allah akan diumumkan pada suku keempat ini, ya, dan kita telah pun mulakan proses libat urus untuk mendapatkan maklum balaslah rakyat kita terutamanya. Kerajaan memang sentiasa komited untuk kita teruskan ketulusan proses penyediaan bajet dan juga menggalakkan penyertaan orang ramai. Jadi proses ini telah bermula. Kita mulakan dengan kenyataan pra bajet kita pada baru-baru ini, dan sebenarnya dikeluarkan pada bulan Jun tahun 2022 ini. Dan apakah tujuan kenyataan pra bajet ini ialah untuk memastikan rakyat tahu apa keutamaan kita untuk 2023, ya. Kita dah juga minta pendapat persatuan-persatuan industri, ya, Dewan Perniagaan dan juga pelbagai NGO dengan cadangan apa yang kita perlu masukkan dalam bajet 2023. Jadi kita ada sesi libat urus dengan mereka, tanya apa yang mereka rasa patut kerajaan bantu dalam bajet 2023. Seperti tahun lepas, Kementerian Kewangan juga telah menyediakan kertas konsultasi awam ataupun KKA lah, yang mengenai beberapa langkah cukai, ya, dan akan berkongsi lagi KKA ini untuk maklum balas orang ramai, bagi kita mengubal dasar polisi, ya, untuk bajet 2023. Seterusnya Kementerian Kewangan juga akan turun padang, ya. Kita dah ini tahun ketiga kita turun padang untuk dapat maklum balas secara terus daripada rakyat dan peniaga-peniaga kita. Kita ini setakat ni bukan kita tak nak meeting dekat Kementerian Kewangannya, kita berjumpa di setiap negeri. Kita akan jelajah ke seluruh Malaysia dan mendengar sendiri. Saya dan juga rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan, terutamanya Timbalan Menteri Kewangan 1 dan Timbalan Menteri Kewangan 2 juga akan turun mendengar isu-isu rakyat dan isu-isu peniaga-peniaga, terutamanya dalam cabaran yang dihadapi pada masa kini. Kerajaan juga akan menyediakan satu portal, ya, untuk membolehkan ahli-ahli keluarga Malaysia ni memberi cadangan dan idea. Dan bajet 2023 ni memang fokusnya memang nak meneruskan momentum pemulihan ekonomi kita dan memberi penekanan kepada pembaharuan struktur dan juga pengukuhan daya tahan ekonomi. Dan seperti Wan sebut tadi, bajet ni bukunya tebal. Yang kita sebut tadi semua adalah inisiatif-inisiatif ataupun cadangan-cadangan yang kita nak menolong rakyat. Tetapi dalam buku bajet itu sebenarnya peruntukan-peruntukan setiap Kementerian Kewangan, setiap kementerian dalam kerajaan kita, agensi-agensi, semua itu jadi memang terperinci. Ya. Kadang-kadang kita lupa yang bajet ni maksudnya ialah apakah
keperluan kewangan untuk kerajaan dan juga keperluan perbelanjaan pembangunan, perbelanjaan mengurus kerajaan juga. Baik, selepas pembentangan bajet 2022 dulu, kita berdepan dengan perkara-perkara yang kita tidak jangka sebelumnya, seperti contohnya banjir dan kemudian krisis makanan, sekuriti makanan. Dan Datuk Seri juga menyebut bahawa kita juga akan turut bergantung kepada keadaan ataupun isu-isu global dan ia mungkin akan juga mempengaruhi ekonomi kita. Jadi untuk bajet 2023, kalau boleh Datuk Seri jelaskan fokus yang kerajaan letakkan. Ya. Fokus bajet 2023 ya. Jadi kalau saya sebut tadi kita nak fokus kepada pemulihan atau recovery terutamanya pasca COVID-19 ya, dan tumpuan bajet 2022 juga kepada pembaruan struktur ataupun structural reform dan juga memperkukuhkan daya tahan negara ataupun resilience. So kalau dalam bahasa Inggerisnya 3R lah ya, recovery, reform dan juga resilience. Kerajaan akan terus memastikan ya bajet kita ni bajet 2023 ni menyokong momentum yang pertumbuhan yang kita dapat lihat sekarang, suku pertama, suku kedua dan insya-Allah sampai ke suku ketiga dan suku keempat untuk terus menjana peluang pekerjaan contohnya kepada rakyat kita dan juga akan memberi penekanan kepada agenda pembangunan negara supaya lebih inklusif ya dan juga lebih mampan lah ya, lebih sustainable juga. Antara bidang pembaruan yang ditekankan adalah berkaitan dengan memperkukuhkan sistem perlindungan sosial, our social safety net. Itu penting. Ekoran daripada pengalaman kita semasa COVID-19 ya, mana mereka memang betul-betul expose lah, terutamanya golongan rentan dan golongan pekerja informal ya. Selain itu, pembaruan dasar ekonomi juga perlu menyentuh kepada penggalakan pertumbuhan lestari. Itu pun penting. Kita akan buat juga pembaruan fiskal antara lain untuk memperkukuhkan ya dalam jangka masa sederhana ke jangka masa panjang, memperkukuhkan daya tahan negara untuk mengharap yang bersedia. Kita perlu bersedia untuk menghadapi sebarang krisis yang mungkin kita akan lalui sekali lagi pada masa hadapan. Kita tak tahu, jadi kita kena bersedia. Okey. Orang mengatakan mungkin inflasi yang kita sedang depani sekarang ini akan berlanjutan agak panjang dan tahun depan merupakan tahun yang lebih mencabar dengan ekonomi dunia dijangka mengalami pertumbuhan yang perlahan. Jadi Datuk Seri mengatakan bajet 2023 ini dirangka supaya ia resilient. Kita nak tahu bagaimana caranya sebenarnya untuk kerajaan mampu memastikan ekonomi Malaysia ini kukuh dan berdaya tahan. Ya. Cabaran global memang susah kita nak predict ya. Mungkin mana siapa sangka ada peperang atau ada konflik di Rusia dan Ukraine, siapa sangka negara China begitu konservatif dari segi polisi melawan COVID-19. Jadi susulan cabaran atau ketidaktentuan geopolitik dan juga kita dapat lihat cabaran perubahan iklim pun yang agak serius sekarang ya, dapat kita lihat banjir dan sebagainya. Jadi kita perlu membina daya tahan negara ya sebaik mungkin. Kalau kita lihat daripada momentum pemulihan ekonomi kita pada tahun ini, usaha pembaruan dan perstrukturan semula ni penting, mesti diutamakan. Jadi kita nak pastikan pertumbuhan kita ni sustainable ya, mampan, serta meningkatkan juga daya saing perniagaan kita, sektor-sektor terutama sektor-sektor yang besar di negara kita. Kita akan membina atas momentum pemulihan ini, perkembangan KDNK kita pada 5% pada suku pertama dan sebenarnya suku keempat tahun lepas pun 3.6%. InsyaAllah kita akan teruskan fokus kita untuk ekonomi kita terus mengembang. Tetapi memang betul cabaran tahun depan kita tak tahu, 6 bulan lagi ya, tahun 2023. Tapi apa yang penting ialah kita bersedia untuk bekerja keras bersama-sama whole of society atau whole of nation approach untuk kita kembali pulih ekonomi kita sebelum. Datuk Seri menyebut juga tentang bajet 2023 ini yang akan menumpukan kepada pengurusan subsidi yang lebih mampan dalam usaha sebagai sebahagian daripada usaha pembaruan ekonomi. Jadi adakah itu
mengisyaratkan bahawa kerajaan akan terus dengan subsidi yang ada sekarang menerusi bajet 2023 dan masa seterusnya. Ya, berkenaan subsidi kita masih lagi awal untuk membuat keputusan. Kita perlu bawa kepada Jemaah Menteri sama ada ke subsidi bersasar ini akan diperkenalkan pada tahun 2023 dalam bajet 2023. Tapi apa yang saya rasa penting ialah kita perlu memahami bahawa subsidi tidak bersasar ini dalam jangka masa panjang tidak akan membawa faedah kepada pertumbuhan ekonomi kita juga. Ya. Tetapi masanya kenalah sesuai. Tidak boleh dibuat semasa kadar inflasi yang masih lagi terlalu tinggi contohnya, ataupun kita baru lagi dalam proses pemulihan. Tapi tahun 2023 kalau kadar ekonomi mengizinkan, kadar inflasi pun dapat dikawal dengan lebih baik, konflik pun dah reda, kita tak tahulah ya. Kalau kadar pertumbuhan ekonomi kita masih lagi kukuh, kita perlu berfikirkan about structural reform yang saya cakap tadi, pembaruan struktur. Salah satu pembaruan struktur itu ialah untuk membuat polisi-polisi yang menolong golongan-golongan yang memerlukan. Yang tidak boleh terlalu cannot be too blanket lah. Okey, golongan rentan, golongan B40 ini paling banyak kita sebut semasa COVID-19. Saya kira mereka yang paling terkesan dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan kemudiannya semasa inflasi seperti ini, mereka juga yang berdepan dengan cabaran, dan kedua-duanya mungkin dikaitkan dengan isu pendapatan yang tidak setara dengan peningkatan kos sara hidup. Jadi adakah sekali lagi menerusi bajet 2023 kita akan melihat penekanan kerajaan, pemfokusan kerajaan kepada golongan B40? Ya. Kita kalau lihat bajet 2023 ini memang dalam perancangan, masih lagi dalam perancangan, fokus pada golongan B40 akan diteruskan. Tetapi fokus kepada golongan lain pun akan juga diteruskan. Kita ada fokus juga kepada golongan M40 dan T20. Tetapi golongan B40 ni selalu kita bincangkan kerana mereka memang betul-betul seperti Wan sebut terkesan ya, berbanding dengan golongan yang lain. Tapi nak katakan golongan lain tak terkesan, tak betul juga. Jadi dalam bajet ni kita perlukan beri fokus kepada semua golongan dan juga kepada semua industri-industri. Tetapi mungkin penekanan ataupun fokus tu lebih kepada mereka yang lebih memerlukanlah. Dari golongan B40 ni memang golongan yang besar dalam masyarakat kita, dan mereka perlu diberi sebanyak bantuan yang bolehlah. Baik, sebelum ini kita menyentuh tentang inflasi dan juga peranan rakyat kerana sedikit sebanyak selain daripada tanggungjawab kerajaan ataupun langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan, rakyat juga seharusnya memainkan peranan mereka untuk memastikan ia boleh ditangani dengan baik. Dan untuk tahun yang akan datang, seperti Datuk Seri katakan, segalanya masih lagi dalam perancangan, tapi saya kira untuk gambaran ataupun imej yang lebih besar, kita sudah nampak hala tuju ataupun fokus ekonomi untuk negara ini pergi. Dan saya nak menyebut tentang, nak kaitkan dengan peranan rakyat yang lebih mungkin efektif ataupun lebih memberikan kesan, memberikan manfaat kepada kerajaan untuk menjayakan segala dasar dan polisi kerajaan. Ya, kalau kita lihat rakyat ini penting dari segi pertumbuhan ekonomi kita. In fact, rakyat punya spending ataupun perbelanjaan untuk membangunkan ekonomi kita juga. Tetapi apa yang penting ialah pekerjaan. Kita betul memastikan ada pekerjaan untuk kadar pengangguran kita terus berkurang supaya ekonomi kita terus dapat berkembang. Jadi untuk rakyat kita memang banyak polisi-polisi yang kita telah umumkan pada bajet 2022. InsyaAllah kita akan teruskan dalam 2023, terutamanya isu reskilling dan upskilling dan sebagainya lah. Dan kalau kita perlukan rakyat fokus juga kepada pekerjaan-pekerjaan yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang dari segi industri yang baru datangnya, all the industry IR 4.0 ni. Jangan terlalu comfortable dengan pekerjaan yang mungkin tidak ada lagi pada in the future ni. Itulah salah satu sebabnya rakyat kita, terutamanya dalam sektor-sektor yang mungkin sunset industri ni, perlu melatih semula ataupun perlu have an open mind untuk melihat peluang-peluang pekerjaan di sektor-sektor baru, dan jangan terlalu risau kerana
kita di kerajaan akan cuba membantu dari segi reskilling, upskilling, retraining dan sebagainya. Okey. Baik, sebelum kita berakhir, mungkin ini juga penting menarik untuk disebutkan, dibangkitkan berkenaan dengan sokongan kepada bajet 2023 nanti, khususnya daripada ahli-ahli parlimen, rakan-rakan ahli parlimen, Datuk Seri, kerana kita pernah juga menyaksikan ada waktu isu kelulusan bajet ini menjadi agak kontroversi contohnya, dan kali ini mungkin harapan Datuk Seri untuk ini. Ya, kita akan terus membuat engagement dengan semua parti-parti politik dalam parlimen kita. Ya, saya sebenarnya hari ini pun telah bermula berbincang dengan semua pihak-pihak berkepentingan. Dan kita akan teruskanlah tahun ini juga seperti tahun lepas. Seperti tahun-tahun terdahulu. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami menerusi inklusif. Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Safrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, bersama kita di inklusif. Jumpa lagi pada lain masa. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton siaran ini.